Hi guys, it's me Duria Ashalib. Korang yang tengok video ni jangan lupa subscribe. Lepas tu korang tekan loceng kat sebelah tu, okay? Thank you sebab subscribe. Jom kita tengok video. Assalamualaikum, hai korang. Welcome back to my YouTube channel. Okay guys, so kembali lagi ke YouTube channel aku. So thank you untuk siapa yang masih tengok aku punya YouTube channel. Untuk siapa yang baru datang ke YouTube channel aku ni, aku ucapkan selamat datang. And then macam korang tahulah apa yang aku nak buat hari ni lah. Macam korang tahu, korang dah baca dah tajuk ataupun korang dah tengok dah aku punya thumbnail tu kan, dah terpampang dah kat situ. Apa yang aku nak buat hari ni ialah aku akan bagi tips SPM 24 jam sebelum SPM Matematik. Okay, tapi yang aku tahu sekarang ni budak SPM batch 04 masih ada berbaki masa lebih kurang sebulan something. Sebulan lah kot, tak silap aku pun tak sure. Tapi yang aku tahu diorang ke SPM bulan 4 ni. So aku akan bagi tips-tips ni untuk korang berjaya dapatkan A ataupun korang lulus dalam subjek matematik. Okey, macam yang korang tahu dalam video yang aku ceritakan sebelum ni dekat korang, aku ni seorang yang tak pandai matematik, and then aku ni dulu selalu dapat E, G ataupun aku jaranglah dapat D, aku jarang dapat D, C, B, A, jarang dapat tu. Aku selalu atas pagar ataupun fail. Okay guys, atas pagar ataupun fail, itulah kenyataan hidup saya. Okay, tapi alhamdulillah waktu SPM aku dapat skor matematik, aku dapat B+ dalam mata pelajaran matematik. Okay guys, so dalam video kali ni aku akan bagi tahu apa yang korang perlu alert and apa yang korang perlu buat untuk dapatkan markah yang bagus dalam subjek matematik ni. Okey. Okey. Macam yang kita tahu, matematik ni kita ada dua paper, kertas 1 and kertas 2 lah, paper 1 and paper 2. Okey, paper 1 macam korang tahu kita akan jawab A, B, C, D kan. Soalan apa ni? QMT apa tah? Mampus lah, aku pun tak ingat dah. ABC lah, soalan ABC. Okay, so aku nak bagi tahu the secret things. Apa masalahnya kita bila kita menjawab soalan ABC, soal subjek matematik ni ialah kita kekurangan masa. Masa untuk menjawab hanyalah 1 jam 15 minit saja. Tak cukup doh. Korang ingat cukup ke 40 soalan tapi kena jawab sejam 15 minit? Korang ingat cukup? Tak cukup doh. Tak cukup. Okay, so okay, apa yang korang perlu buat ialah macam korang kan macam sekarang ni korang mestilah tak ada masa dah untuk tengok setiap, contoh macam hari ni korang tengok video ni, esok dah naik SPM, tak ada masa dah nak study, dah terlambat. Tapi dalam video kali ni aku akan bagi tips macam mana korang nak buat malam ni juga waktu esok korang nak jawab SPM. Okey, sekarang ni anda kata korang tengah jawab paper 1. Okey, paper 1 tu make sure setiap soalan korang spend time 1 minit sahaja tau. Make sure korang spend time 1 minit je tau. Sebab apa? Sebab kita ada 40 soalan guys. Bila kita jawab 40 soalan, so maksudnya kita ada kita dah jawab, kita dah habiskan 40 minit kita lah. Kalau satu soalan
1 minit. Tapi itu sangat mustahil sebab matematik ni sangat susah. Kita kena kira. Tapi apa yang aku nak cakap ialah, if korang tak tahu, korang patut skip ke next soalan lah. Korang jangan macam ni aku tak boleh jawab, aku tak boleh ni. Jangan spend time dekat masa tu. Jangan buang masa dik. Jangan. Korang hanya perlu skip ke next soalan dan korang buat soalan yang seterusnya lah. Faham tak? Satu soalan 1 minit saja. Sebab kita akan gunakan baki 35 minit tu untuk soalan yang tinggal. Faham tak? Untuk soalan yang kita tak boleh jawab tu, barulah kita akan pergi refer balik and kita akan jawab balik soalan tu. Faham tak? And then, macam yang kita tahu, ABCD ni kan macam kita tak perlu pun tulis jawapan. Sebab ABCD dia dah bagi dah jawapan. Cumanya kita perlu tentukan A, B, C ataupun D kan. Okay. If korang terlampau tak tahu sangat, korang guna je lah cara dadu ke, tan tu ulat bulu siapa kentut dia yang jadi dulu ke. Aku dulu macam tu tahu korang. It's fakta. Aku guna macam tu kalau aku tak tahu sangat kan. Itu terpulang. Kalau rezeki kita, jawapan tu betul. Kalau tak rezeki tu, maksudnya jawapan kita tu salah lah kan. Tapi apa yang aku nak cakap ialah, korang jangan buang masa dekat soalan yang macam terlampau susah tu, and nanti bila contoh korang jawab kan, contoh korang baru soalan nombor 10, korang dah stop sampai 10 minit dekat situ. Masa berjalan. And then kita ada 40 soalan. Takkanlah korang nak hentam lagi 30 soalan tu. So make sure korang ambil masa setiap satu soalan tu hanyalah 1 minit saja, and baki 35 minit tu korang gunakan untuk jawab soalan yang korang tak boleh jawab tu, ataupun korang check jawapan balik lah, korang semak balik jawapan korang tu. Okay, so dalam paper 1 ni, make sure korang boleh capai 20 markah lah. Yang lebih baik untuk lulus, korang kena capai 20 yang betul. Sebab syarat untuk lulus paper 1 kena 20 betul. Okay guys, bukan macam berkemungkinan korang akan lulus lah kalau korang betul 20 soalan. Faham tak? So dari situ kita boleh tahu yang kita dah lulus. Faham tak? Okay, sekarang ni, contohlah macam sekarang ni, untuk paper 1 ni, korang hanya perlu buat paper 1. Make sure paper 1 pada soalan pasir lah. Paper 1 ni sekarang ni, contoh korang berbaki masa lagi sebulan kan. Make sure korang buat soalan pasir. Soalan pasir korang buat. And then, korang tengoklah dekat situ korang dekat situ korang jangan tengok buku tau. Make sure korang buat sendiri, korang kira sendiri. Jangan tengok buku tau. Make sure korang yakin pada diri korang, korang buat sendiri, and then korang check balik jawapan tu. Contohlah macam contoh jawapan betul 20/40. Maksudnya korang dah lulus dalam tangan. Faham tak? Make sure korang buatlah soalan pasir, sebab soalan pasir ni sangat membantulah, sebab dia macam lebih kurang-kurang juga sama. Tapi macam matematik ni dia akan ubah-ubah nombor tu lah. Macam tu dia akan ubah-ubah nombor and then kedudukan tu lah. Faham tak? So macam if korang score A, yang tadi macam untuk 20 tu macam isapa score untuk lulus sejarah lah. Tapi kalau korang score A, make sure korang dapat lebih daripada 20 lah, macam 25 something. Faham tak? Okay, macam kita tahu tadi, paper 1 dah habis dah. Paper 1 kita dah siap pasal paper 1. Paper 1 tu kita punya masalah hanyalah dekat masa. Kita beralih kepada paper 2. Okay, paper 2 ni masalah dia ialah soalan dia macam terlampau panjang. Kita tak tahu ramalan soalan apa yang masuk. Tapi
jangan risau. Sebab apa? Paper tu ni dia ada dua bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Okey guys. Okey. Apa yang tips yang aku nak bagi ni ialah bahagian A ni kita tak tahu tajuk apa yang akan keluar. Tapi bahagian B kita dah tahu dah tajuk apa yang akan keluar. Okey. Bahagian B ni tajuk yang selalu keluar ialah graf fungsi, statistik, penjelmaan, pelan ataupun dongakan dengan bumi spera ke apa tak? Aku tak ingat lah. Yang tu. Dia ada 5 soalan yang memang akan keluar waktu SPM bahagian B. So, aku minta sangat korang skor dekat bahagian B ni dulu. Sebab apa? Okey. Paper tu ni dia bagi masa 2 jam 30 minit kan guys. Okey. So macam bila ada jalan kira tu macam kita mestilah perlukan masa yang lebih kan. Okey. And then bahagian A dia punya markah tu 52. Tapi bahagian B dia punya markah untuk semua tu 48 markah. Okey guys, 48 markah tu banyak juga tau. Half daripada ni lah kan, lebih kurang lah half lah. Okay, so make sure korang score dekat bahagian B. Korang make sure korang dapat 48 markah tu. Sebab untuk lulus korang mesti dapat 50 markah untuk paper 2. Untuk paper 1 korang mesti dapat 20 markah. So combine paper 1 and paper 2 korang mesti dapat 70 markah lah untuk lulus. Tapi if korang nak A kan, mestilah korang nak A. Make sure korang jawab bahagian B tu korang jawab semua betul. And then part A pula, bahagian A, korang make sure korang jawab juga. Korang jangan tinggal tau korang. If korang tak tahu sekalipun, korang please lah goreng lah. Selagi boleh goreng tu korang please lah goreng. Bagi dia hangit pun tak apa. Make sure korang goreng sampai hangit. Okay guys, aku buat macam tu dulu. Walaupun aku rasa macam jawapan tidak meyakinkan ataupun tidak memberangsangkan sekalipun, aku still buat jawapan. Sebab apa? Sebab aku dah tahu kebarang kalian untuk betul boleh juga. Sebab kita tak tahu kita jawab tu betul ataupun salah. So kalau betul, Alhamdulillah. Tu kira Tuhan bagi kelebihan lah untuk kita. Tapi kalau salah tu salah lah kan, tak ada rezeki lah kan. Tapi kalau betul tu Alhamdulillah. Maksudnya kita boleh score A guys. Kita boleh score A. So why not? Sebab tu aku cakap korang jangan tinggal kosong. Korang patut jawab. And then first kali, macam tadi aku cakap, korang kena score untuk bahagian B kan. Dalam paper 2 tu kan, korang kena score bahagian B kan. Okay, make sure korang buat latihan 5 kali setiap soalan tau. Macam soalan graf fungsi 5 kali. Soalan statistik 5 kali. 5 soalan lah, 5 soalan. Penjelmaan 5 soalan. Pelan dongakan 5 soalan. Bumi, tapi bumi ni dia agak susah sikit. Aku pun dulu waktu SPM aku tak suggest lah untuk jawab soalan bumi ni. Sebab bumi ni macam agak susah lah kan. So macam, tapi kalau korang faham bab bumi ni, korang boleh jawab juga. Tak salah pun, boleh jawab juga. Tapi make sure korang jawab graf fungsi, statistik, penjelmaan dengan pelan ataupun dongakan tu. Make sure korang jawab. Okay guys, sebab situ sangat membantu guys, sangat membantu. And then dari situlah kita boleh score markah guys. Kita boleh buat soalan pasir. Make sure korang buat setiap tu 5 soalan tau. 5 soalan, hari-hari buat 5 soalan. Sekarang ni ada berbaki sebulan lagi kan korang SPM batch 04. Make sure korang buat. Okay, jangan buang masa, jangan main TikTok, jangan. Sebab apa? Korang mesti berazam untuk dapat 10 A lah, straight A lah, 7 A lah, semua tu lah. Tapi korang tak buat pun. Jangan
Jangan buang masa. Sebulan ni korang kena bertungkus lumus. Korang kena letakkan diri korang dekat dalam medan perang dah sekarang ni. Korang tak boleh dalam zon selesa. Sebab apa? Sebab korang tahu lagi sebulan korang ke SPM. So make sure korang berada dalam medan perang untuk korang jawab SPM nanti. Okay guys. So make sure bahagian B korang dapat 48 markah. Okay. Beralih pula kepada bahagian A, paper 2 paper 2 betul lah, paper 2 bahagian A kan. Okey, lepas tu korang jawab bahagian A tu korang kena skor markah lebih sikit lah. Sebab if korang nak dapat A, korang kena dapat lebih daripada 50 markah lah. Okey, apa yang aku tahu, untuk dapat A dalam matematik, korang kena skor paper 1 ialah 25 markah, and paper 2 korang kena dapat 75 markah. So if korang betul dalam paper 2 tu kan, korang dah dekat bahagian B, korang dah dapat 48 markah dalam tangan. So make sure dalam bahagian A tu korang dapat lagi yang selebihnya tu untuk dapat 75 markah. Okay guys, so make sure korang rebut peluang yang ada. If korang boleh jawab, korang jawab. Jangan tinggal tempat kosong. Please jangan tinggal tempat kosong ya guys. Please jangan tinggal tempat kosong. Sebab kebaran kalian untuk korang betul tu sangat nak kata tinggi tu tak adalah sangat kan. Tapi kalau kira betul tu, alhamdulillah lah, kira rezeki korang lah kan. Aku dah bagi tips ni, make sure korang gunakan. Sebab apa? Sebab kalau korang tak gunakan tips yang akhir-akhir ni, macam mana? Takkanlah korang nak buka balik buku satu-satu, korang nak tengok. Make sure korang buat latihan. It's the key. Okay, matematik ni dia bukannya hafal macam sejarah tu, faham tak? Tapi matematik ni kita kena buat latihan. Faham tak korang? Make sure korang buat latihan. Jangan main TikTok, jangan ni. Tapi janganlah terlampau push sangat. Make sure korang ada rehat lah juga. Tapi tak salah korang nak tengok TikTok and others social media, tapi make sure korang bertungkus lumus lah. Sebab korang dah tahu lagi sebulan je lagi korang nak SPM. So apa yang korang perlu buat ialah korang kena fokus and korang kena score. Okay, the next is, seperti yang kita tahu, sekarang ni kita ada masa lagi kurang sebulan untuk exam SPM. So dalam masa sebulan ni kita kena buat latihan, and then dari situ kita kena marking sendiri tau. Kita kena marking sendiri kita dapat berapa, untuk paper 1 berapa, paper 2 berapa. Dari situ kita boleh dah tahu dah, oh aku boleh capai ni, aku boleh dapat A minus ke, alhamdulillah lah, maybe dapat A minus ke, A ke, why not? Jangan, if korang tak boleh score matematik ni, korang make sure korang lulus je. Macam tadi tu, untuk lulus kertas satu korang hanya perlukan berbekalkan 20 markah, and then paper 2 korang just ambil je lah dekat bahagian B 48 markah tu. Sebab bahagian B tu sangat senang guys. Graf fungsi, statistik, penjelmaan, pelan dan dongakkan tu wajib korang dapat full marks. Sebab apa? Sebab korang dah tahu soalan tu masuk. Korang buat latihan lah sekarang ni. Jangan korang ni lah. Tapi for sure aku tak tahulah sekarang ni kan, aku dengar cerita macam dah tukar apa ni orang cakap, format baru. Tapi aku tak sure lah betul ke tak matematik kena tukar format baru ke tak, aku tak sure. Tapi aku rasa kalau korang buat latihan and korang dengar apa yang cikgu korang cakap, korang tanya dekat cikgu korang, aku rasa korang boleh
skor A dalam matematik ataupun korang boleh skor lulus dalam matematik. Korang pilihlah korang nak lulus ataupun A. Tapi kalau aku, of course aku akan pilih A. Kan? Of course kita akan pilih A. Faham tak? So, korang jangan buang masa lagi. Aku doakan korang berjaya. And then, aku harap tips yang aku bagi ni berguna dekat korang. And then, berjumpa lagi di the next video. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe and tekan butang loceng kat sebelah tu kalau korang rasa aku mention ni bermanfaat untuk korang. And then bye. Assalamualaikum. See you in the next video.